So hari ini kita akan buat ulang kaji tentang julat, median, dan julat antara kuartil. Oke. Kita start dengan soalan 1. Cari julat bagi set data yang berikut. Ingat julat dan kena cepat-cepat ingatkan apa itu julat, dan ini data terkumpul atau tak terkumpul. Ini adalah data tak terkumpul sebab tak ada kelas-kelas atau tak ada selang kelas. Ya, tak ada jadual. Bila tak ada jadual, dia mesti ada koma-koma, satu nombor berasingan macam ini ialah data tak terkumpul. Tapi data tak terkumpul boleh juga ditulis dalam bentuk jadual. Bukan ada jadual saja, ialah data terkumpul sebab tak ada kelas pun kita boleh tulis dalam bentuk jadual. Okay, kita mesti mula dengan rumus julat, iaitu nilai tertinggi tolak nilai terendah. Maka pelajar kita guna mata saja, dengan berhati-hati cuba kena pasti nombor nilai atau nombor atau data lah. Apakah nombor tertinggi atau apakah nilai tertinggi? Dah dapat tengok 27 kan? Dan terkecil tengok ada satu nombor negatif. Nombor negatif mesti lebih kecil dari nombor positif dan lebih kecil dari kosong juga. Nombor negatif ingat lebih kecil dari nombor kosong. So paling nilai terendah negatif 3. Nilai tertinggi 27. Sebab tak banyak nombor kan. Senang kita nak kena pasti dua nilai ini. Iaitu kita ini kena hati-hati bila melibatkan nombor negatif. Kita formula memang ada tolak. Sebab nombor negatif negatif 3. So kita kena asingkan pakai kurungan. Kena asingkan guna kurungan. Kemudian bila kira macam biasa. Bila ada kurungan, maksudnya kita kena kali. Kena kalikan dua tanda ini. Negatif kali negatif jadi positif. So jadi 27 tambah 3. Sudah jadi 30. So bila nombor negatif kita kira macam biasa. Kena bubuh bracket lah. Bila ada dua tanda berturutan sebelah menyebelah, kita mesti guna bracket untuk asingkan dan buat macam biasa. Bila ada bracket, kita darabkan dua tanda itu. Negatif kali negatif jadi positif. Maksudnya kita kena tambah. Okey, ini soalan 1B ya. Iaitu dia 4B ya. Bagi soalan yang sama. Masih nak cari julat. Jadual berikut menunjukkan taburan markah yang diperoleh oleh 50 orang pelajar dalam ujian matematik. Berdasarkan jadual 1, soalan bahagian 1, nyatakan selang kelas pertama K. Selang kelas pertama ini diberi nama K. Cari selang kelas ini. Selang kelas maksudnya kelas macam ini. 30 hingga 39. 40 hingga 49. 50 hingga 59. So kita lihat pattern. Lihat pattern supaya ini pattern tiap-tiap kelas adalah sama pattern kan. Ni berakhir dengan 0 dan nombor kedua ni berakhir dengan 9. So sudah boleh tekakan pelajar. Apakah selang kelas K ni? Siapa boleh bagi tahu? So K sama dengan 20 hingga 29. Kita boleh lihat pattern. Dan juga kita kena tahu size selang kelas. 10 di sini. Digit kalau kita bilang dari digit 0, 1, 2, 3 hingga ke 9, semuanya ada berapa digit?
10 kan, dari 0, 1 hingga 9 ada 10 digit, maka saiz selang kelas ialah 10. So kita boleh bilang pakai jari. Tapi ini 0, kemudian kita 1, 2, bilang sampai 9 senang, kita tahu ada 10 digit. Maksudnya 10 jari, 10 digit melibatkan 10 jari, so saiz adalah 10, ataupun ini lagi senang kita tengok, tak payah cari saiz pun, kita ikut saja dia punya ciri-ciri atau pattern kan. Mesti apa, ini mesti 0 akhir dengan 9. Okey, sekarang nak hitung julat. Hitung julat. Tadi soalan 1A pun hitung julat. Tapi soalan 1A datanya ialah data tak terkumpul. Soalan 1B sekarang ada jadual dan dalam jadual ada selang kelas atau ada kelas. Bila ada kelas, kita kena pakai julat untuk formula julat untuk yang ada kelas. Untuk soalannya ada kelas-kelas, formula julat akan menjadi titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Sebab dalam kelas itu ada beberapa nilai. So kita kena pilih titik tengah untuk mewakili kelas itu. Tapi konsepnya masih tertinggi tolak terendah. Hanya sebab dia kelas ada banyak nilai, kita kena pilih titik tengah sebagai wakil dulu. So kita macam mana nak cari titik tengah? Rumusnya ialah apa? Kita tambahkan dua nombor pada selang kelas itu, iaitu kelas tertinggi ialah kelas yang paling bawah sekali. So kita kena tambahkan 50 dan 59, kemudian baru bahagi 2. Ingat, tengok cikgu bubuh dalam kurungan. Sebab apa? Sebab kena kira tambah dulu. So kalau ada bracket, tak payah tekan sama dengan. Kalkulator faham kena buat tambah dulu. Sebab tambah itu ditulis dalam bracket. So kalau pelajar tak tekan bracket, pelajar mesti tekan apa? Sama dengan selepas tekan 59. Bagi kalkulator kira tambah dulu. Kemudian baru tekan bahagi. Ini sangat penting. Sebab ramai pelajar formula ini dah tulis dengan betul. Mengapa cikgu tengok jawapan boleh salah? Baru boleh agaklah mesti apa? Tak tekan sama dengan. Dia terus selepas tekan 59 terus pi tekan bahagi. Dan akan dapat jawapan yang salah. Sekarang nak tolak pula titik tengah kelas terendah. Kelas terendah ialah jawapan bahagian 1 yang jawapan K ini 20 hingga 29. Kelas pertama ialah kelas yang terendah. So cara kira titik tengah sama. Kita tambahkan dulu 20 dan 29, tambahkan 2 nombor pada kelas itu, kemudian baru bahagi 2. So ini kita kira asing, titik tengah kelas terendah pun kira asing, kemudian sekarang baru kita tolakkan. So bila saiz selang kelas 10, kita tengok titik tengah ada 0.5, sebab dia apa? Nombor genap. Nombor genap Cikgu. Yang tadi cikgu kata sama dengan tu letak kat mana? Selepas you macam kita tekan 50 tambah 59, tekan sama dengan. Okay. Maksudnya kita bagi kalkulator cari kira tambah ni, cari hasil tambah dulu. Dapat hasil tambah 109 dulu. Boleh? Ini pun sama juga. Tekan 20 tambah 29, tekan sama dengan. Dia akan keluar jawapan hasil tambah, baru pelajar tekan button bahagi. Baru tekan bahagi 2. Kalau tak mau, tapi biasanya pelajar dia lupa tekan apa? Kurungan. Kecuali kamu tulis macam cikgu. Dalam kiraan ini langkah ini you tulis bracket dan you pun tekan sebiji macam you tulis. Okay, boleh? Boleh. Okay, so tolak biasa dapat 30. So ingatkan formula ini tak diberi sebab ini formula julat ini senang dia tak bagi. So ingat ada 2 jenis
data yang tak terkumpul, yang koma itu lebih senang lah. Terus guna nilai tertinggi tolak nilai terendah. Kalau ada kelas, kelas mesti ada jadual lah. So kelas dia mesti tulis dalam jadual. So ada kelas mesti cari titik tengah dulu cari titik tengah tertinggi tolak titik tengah terendah. Okey, ini satu soalan sama macam soalan 1B ya. Jadual berikut menunjukkan taburan umur bagi 40 orang pekerja di sebuah kilang. Tentukan selang kelas H dan hitungkan julat. Sama juga. Ada soalan yang sekarang dia biarkan satu kelas kosong bagi pelajar cari. Selang kelas maksudnya kelas so ini lain, dia punya selang kelas lain dari soalan 1B. Tadi ialah size selang kelas 10. Sekarang pun senang juga, kita tengok yang first one. 21 hingga 25. Satu senang kira. 1 kira sampai 5, berapa jari? 5 jari kan? 5 jari, size ini 5. So sama juga 26. Pelajar cuba bilang. Dia mesti sama size setiap kelas. Size selang kelas mesti seragam, maksudnya sama. Kalau ini size 5, tiap-tiap kelas mesti size 5. So 26 bilang pakai jari sampai 30 pun 5 juga. Sebab size kelas ini selalunya paling biasa ialah 5 dan 5 dia pakai 5 atau 10. Boleh juga 3, boleh juga 4. Inilah beberapa size yang biasalah. Paling biasa ialah 5 dan 10 lah. So, kita pun ada 5 jari dan 10 jari. So, senang saja pakai jari ya. You tengok 1 hingga 5 kita tahu lah. Belakang berakhir dengan 1 dan 5, kita tahu size-nya 5. So, kita ikutlah. Lepas nak cari H, kita kira. Dia mesti next number kan. 25 dia mesti next number 26, 30 lepas tu 31, 35, 36, 40, 41. So 45, H itu dia mesti mula dengan 46. So yang 6 itu, tengok dia mesti, you bilang pakai jari sampai 5 jari, dia mesti sampai ke 46 sampai 50 lah. Sudah 46 kan. Bilang sampai 5 sudah sampai 50. 26 dia 30. Kita mesti tahu dia punya size lah. So senang sedikit lah. Ini ialah dia selang seli lah. Dia 50, 50, 50 dia selang seli. Sini 16, 16, 16. So H ialah jawapan H sebab ini dalam satu soalan ini ada tanya 2 benda. 46. So selang kelas H ialah 46 hingga 50. Okey, sekarang kita nak hitungkan julat. Sama juga ini kelas kan. Ada kelas, maka julat ialah titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Sama juga nak cari titik tengah mesti tambah 2 nombor pada kelas itu. Sekarang kelas tertinggi kita ialah jawapan H ini 46 tambah 50. Kalau you tak ada bracket, you tekan sama dengan. Lepas 50 saja, you tekan sama dengan. Kemudian keluar jawapan hasil tambah ini. You akan nampak, you tekan sama dengan. Kalkulator akan bagi you jumlah ini kan. Kemudian you tekan button bahagi 2. Sama juga, ini nanti akan ada jawapan. You tekan macam ni, you dapat 48. Dan you boleh cek juga. You tengok betul tak ni 48 ada di antara 46 dan 50. Kalau you tak tekan sama dengan you mesti dapat nombor yang tak ada dalam julat ini. Tak ada di antara ni, dia lebih besar. You akan tahu you sudah lupa tekan sama dengan ke. Kalau you lupa tekan, you tengok jawapan itu dia terkeluar dari kelas itu. Dan salah tekan kalkulator. Ini 48, okey ini 40. Kalau tak mau pakai, kalau senang macam ni 5 size ini pakai jari pun cepat juga. Kira saja 46, 47, 46. Tengah-tengah. Pakai jari pun boleh. Kalau dia size 5, tak mau pakai formula pun boleh.
Ini pun sama juga 21, 22, 23. Kalau bilang pakai jari pun boleh ya. Kalau nak cari titik tengah yang size apa? 5 atau 10. So kita tolak dapat 25. Oke, sekarang soalan 3E. Jadual menunjukkan bilangan pen yang rosak dalam setiap kotak pen yang diuji. Hitungkan kekerapan longgokan dalam jadual. Mula-mula kita tengok ini ialah soalan data tak terkumpul juga data tak terkumpul. Walaupun ada jadual, kita tengok data ialah apa? Bilangan pen yang rosak ini kekerapan. So ini bukan data, ini ialah berapa batang pen yang ini ialah apa? Berapa kotak. Ini ialah bilangan kotak lah. So ini soalan ini ialah nak dia cari apa? Dia uji, uji macam dalam kilang kan, dia quality control, dia nak uji. Ini katakan 50 kotak, setiap kotak itu keluarkan dan testing. Tengok berapa batang yang rosak dalam satu kotak, dalam setiap kotak. So uji tiap-tiap kotak dari 50 kotak itu. Ini kosong pen yang rosak. Maksudnya langsung tak ada pen yang rosak, ada 4 kotak. Ini ada 11 kotak yang ada sebatang pen saja yang rosak. Ini ialah bilang kekerapan, ini ialah bilangan kotak. Ini bilangan pen yang rosak ialah data. So ini tak ada kelas. Satu nombor, satu data saja. Ini ialah data tak terkumpul. Ingatlah data tak terkumpul ini boleh ada jadual atau tanpa jadual. Oke, kita nak cari kekerapan longgokan. Sama juga lah. Ada kelas ke tak ada kelas, nak kira kekerapan longgokan sama saja. So starting kita salin balik. Starting kita mula. Sebelum itu tak ada tak ada apa-apa kan. So kita start dengan 4. So tulis 4 dulu. Sekarang baru tambah longgok, maksudnya kita himpun-himpunkan. Tambahkan. Mula dengan 4, sekarang tambah 11. So dapat 15. 15 pula tambah 22. 37. Dan 37 tambah 8. Kita guna yang sebelum tambah yang sekarang. Kelas baris sekarang. 45 tambah 3. 48. 48 tambah 2, 50. So yang last kali ini menunjukkan jumlah kekerapan, yaitu jumlah kotak. Jumlah berapa kotak yang diuji? 50. 50 maksudnya kita sudah tambah semua kekerapan ini. Dari 4 tambah hingga ke 2 lah, you akan dapat 50. Ini tadi kita tambah macam ini, ialah kita tambah peringkat demi peringkat lah. Akhirnya maksudnya kita dah tambahkan semua kekerapan, iaitu dipanggil jumlah kekerapan. Oke, sekarang soalan B ini. Soalan A ialah kita lengkapkan kekerapan longgokan. Tak ada kekerapan longgokan, sebab ia akan tolong kita hitung apa median dan jumlah antara kuartil. Sebab kita perlu tahu kedudukan. Bila kita nak cari median kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita kena tahu kedudukan, dan kedudukan ialah kita refer apa kekerapan longgokan dalam jadual. Itu sebabnya kita kena cari dulu. Dan ingatlah ini ialah data tak terkumpul. Dia punya rumus macam mana? Data untuk median, nak cari, sebelum kita boleh tentukan nilai median, kita kena tentukan dulu kedudukan median, iaitu setengah kali n tambah 1. Tengok, kalau data tak terkumpul, bila kita nak tentukan kedudukan median, ada tambah n tambah 1. Ini ialah n. Cikgu tak tulis sebab ruang terhad. Cikgu terus gantikan n, iaitu jumlah kekerapan. Ini ialah n. Jumlah kekerapan 50. Setengah bracket n tambah 1, ataupun n tambah 1 bahagi 2. Sama saja. Ingat, bila kita nak tentukan median dari OGIF, kita hanya pakai setengah n.
tak ada N tambah 1. Begitu juga bila kita nak cari median bagi data yang terkumpul, yang ada kelas-kelas yang kita pakai rumus, kita pun pakai setengah N. Yang kita cari median K1 dan K3 bagi data terkumpul, data yang ada kelas, dia punya rumus hanya setengah N. Sama seperti bila kita cari median untuk OGIF. Ingat OGIF dengan yang ada kelas-kelas formula sama. Data tak terkumpul lain. Iaitu soalan ini beri perhatian. Soalan ini data tak terkumpul, rumusnya lain dari data terkumpul. Okay, dapat 25.5, apa kena buat? 25.5 maksudnya median sama dengan data ke 25 tambah data ke 26. Kemudian baru bahagi 2. Sama juga tambah di atas pecahan kita mesti kira dulu. Macam soalan tadi cikgu kata. So kalau 0.5 maksudnya kita kena guna data di kiri kanan. 25.5 itu dia tak ada data kan. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah antara 25 dan 26. Tengah-tengah ialah 25.5. So, kita pergi lihat jadual, iaitu lihat kekerapan longgokan akan beritahu kita dia punya kedudukan. 4 ini bermaksud apa? Data pertama hingga data keempat, datanya kosong. Kemudian berikut data kelima, sebab tadi berakhir dengan data keempat, maka data kelima hinggalah ke data ke-15, nilainya, datanya ialah 1. Ini data, bilangan pen yang rosak. So, data ke-16 hingga data ke-37, datanya 2. Data ke-38 hingga data ke-45, datanya 3. Data ke-46 hingga ke ikut ini, yang last ialah ikut ya ini ialah hingga 48. Data, semua data itu ini ialah 4. Maksudnya data ke-46 pun 4, data ke-47 pun 4, data ke-48 pun 4. So 46, 47, 48 semuanya ada berapa? Tengok ini kekerapan ada 3 data. Ketiga-tiganya ialah 4. Maksudnya 4 ada 3 kali. Kemudian data ke-49 hingga data ke-50 ialah 5. Tengok 49 dan 50 ialah ada 2. Kekerapan 2 lah sebab ada 2 data. Kedua-duanya ialah 5. Maksudnya 5 ada 2. Sini 5 ada 2, iaitu data yang last tu 49 dan yang ke-50. So sekarang data ke-25 dan data ke-26 ialah jatuh di mana? Kita cari sini ya. Ini kita buat ialah selepas kita ada kekerapan longgokan. Boleh buat juga. Tak mau buat pun boleh. Ini nak kamu lebih faham, cikgu tunjukkan apa kegunaan kekerapan longgokan. Ataupun ini kita tengok pun tahu. Kalau tak mau tulis pun boleh tahu. Tapi tulis lagi jelas. So 25 hingga 26 ada di sini kan. Ini ialah 16 hingga 37. Maka 25 hingga 25 dan 26 ada di sini. Ada dalam kategori ini ya. Maksudnya semua data di sini ialah 2. So 2. Kedua-dua pun 2. Kalau ikut 2, kalau sama, maksudnya bila kita tambah, dia akan sama. Bila 2 tambah 2, bagi 2 dia mesti 2. Kalau 3 tambah 3, bagi 2 dia 3. Kalau sama, maksudnya dia punya min. Kita bagi 2, maksudnya kita nak cari dia punya min. Purata, sama, 2. So kalau sama senang macam ni ya, pelajar tak tunjuk tambah ni pun tak apa sebab dah understood lah. Kalau 2 data itu pun 2
Bila tambah bagi 2 mesti 2. So ini tak tunjuk pun tak apa. Tapi cikgu tunjuk sebab kadang-kadang tak sama. Maksudnya you kena buat langkah ini juga. Untuk yang point 5, dia tengah-tengah kan. Ini semua nombor bulat kan kedudukan. Data pertama, data kedua tak ada. Kalau point 5 maksudnya dia di antara, kena buat macam ini. Rumus kena tambah 2 data kiri kanannya dan bahagi 2. Okay, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. So, kita kena ada nilai Q1 dan Q3 dulu. Boleh pakai Q atau K. Kena ada jawapan. Kena tahu nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Baru boleh cari julat antara kuartil. So, indirectly kita kena cari. Kita kena tahu kita perlu cari. Iaitu sekarang macam ini. Cari dulu kuartil pertama. Nak cari kuartil pertama, kena cari kedudukan kuartil pertama dulu. Iaitu 1/4 kuartil pertama. 1/4 kali N. Kali jumlah kekerapan 5. 50. Sorry, bukan 5, 50. So, 1/4 kali 50 ialah 12,5. Dan ini juga, ingat ini ialah rumus untuk data tak terkumpul. Bila data tak terkumpul, dia ada banyak dia punya peraturan. Yang tak terkumpul ini dia ada peraturan. Ingat, kalau terkumpul lagi senang, tak ada peraturan-peraturan. Ini kena ada 2 jenis. Kalau dapat nombor perpuluhan macam sekarang, kita kena round off kepada nombor bulat yang berikut. Tak kira dia point 1 ke point 2 ke. Semua bila ada perpuluhan saja, kita mesti round off ke next nombor bulat. 12, so bukan bunda jadi 11. Bunda jadi nombor bulat yang lebih besar yang berikut, iaitu selepas 12 ialah 13. Kalau kita dapat nombor bulat, peraturannya lain pula. Ini ialah rumus untuk data tak terkumpul. Dia lebih banyak peraturan banding dengan data terkumpul. So, dia ada 2 jenis untuk kuartil pertama dan kuartil ketiga itu nombor bulat. Kalau kita dapat 12, kita kena guna lebih kurang macam ini. Kita kena guna data ke-12 tambah data ke-13 kemudian bahagi 2. Kalau kita dapat jawapan kiraan kita di sini ialah nombor bulat. Ini untuk data tak terkumpul. Okey, dapat 13. Maka kita pergi tengok 13 sama juga yang biru. Yang biru itu kita rujuk biru iaitu kedudukan. Kedudukan ke-13 iaitu data yang ke-13 ada di mana? 13 ada di mana? Ini kedudukan data keberapa, data keberapa. Ini biru ini maksudnya data keberapa. Data ke-13 ada di sini. Sebab ini 5 hingga 15. Semua data di sini ialah 1. So 1 kita tulis. Tulis apa? Q1 ataupun K1 sama dengan Q1 sama dengan 1. Ini data, bukan ambil ini kena ambil apa? Data. Yang first column ini data. Tengok kena tahu apa data bagi soalan ini. Bilangan pen yang rosak dalam setiap kotak. Ini ialah bilangan kotak. So semua ada 50 kotak. Okey, sekarang kita nak cari pula Q3. Apakah kedudukan Q3? 3 start dengan 3. 3/4 kali 50. Tekan kalkulator kita dapat 37.5. Kalau perpuluhan lagi lebih senang lah. Kita terus bunda jadi nombor bulat yang berikut iaitu 38. Dan ingat ini bukan Q3 ini hanya apa? Kedudukannya. Dari kedudukan kita kena refer ke refer di sini atau refer yang kekerapan longgokan yang merah ini. Kalau kamu tak tulis yang ini, kalau dah tulis kedudukan ini, kita boleh lihat dengan senang. 38 ada di sini. 38 data yang ke-38 ialah 3. Maka tulis Q3 sama dengan ni cikgu seka sudah kena pasti ada di sini 38, maka dia punya data ialah 3. So tulis jawapan Q3 sama dengan 3. Sekarang dah dapat Q3 dan Q1, baru boleh kira julat antara kuartil iaitu Q3 tolak Q1.
iaitu 3 tolak 1. Tolak jawapan yang kita cari tadi sama dengan 2. Baru habis. So ingat sebelum cari julat antara kuartil, pelajar kena cari dulu Q1 dan Q3 dan ingat ini ialah rumusnya, rumus untuk soalan yang data tak terkumpul, data yang tak ada kelas-kelas. Dia lebih leceh sedikit. Ada banyak peraturan, kena lihat dia perpuluhan atau bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan iaitu nombor bulat lain, dia kena tambah bahagi 2. Kalau data ke 37 maksudnya data ke 37 tambah data yang ke 38 bahagi 2. Tapi kalau dia ada jadual, dia ada banyak kan. Biasanya setiap data itu dia ada banyak banyak data yang mempunyai nilai itu. So mungkin selalunya dia sama. So tak payah tambah bahagi 2 terus tulis pun boleh. Bila tengok semua ada di sini, kedua-dua nombor macam tadi. Data 25, data ke 26 semuanya ada pada sini. So you nampak saja terus tulis 2 pun boleh. Sebab tahu nombor yang sama bila tambah bagi 2 tetap nombor yang sama. So tak payah kira pun okey. Okey, soalan 4 ini sekarang kita nak lihat data terkumpul pula, data yang ada kelas-kelas atau data yang ada selang kelas. Kadang-kadang ini dipanggil selang kelas. Jadual menunjukkan markah yang diperoleh oleh 60 orang pelajar. So 60 ini ialah jumlah kekerapan iaitu N. Jumlah kekerapan. Simbol kita pakai N. Okey. Ini dia bagi siap-siap senang ini kekerapan, longgokkan, kadang-kadang dia bagi siap-siap dengan menggunakan rumus. Ini rumus maksudnya tak mau pakai OGIF kita pakai rumus untuk hitung median dulu ini slide ini kecil, so slide ini kita cari dulu A median, nanti B baru cari mungkin cari julat antara kuartil. Okey, ini tengok line nak tunjuk perbezaan dari data tak terkumpul tadi Tadi ialah setengah N tambah 1. Kalau data terkumpul, ada kelas-kelas, maka kita hanya pakai rumus setengah N untuk cari kedudukan median. Setengah kali N ialah 60. Ini. Last kali ini ialah 60. Sama dengan 30. So, apa maksud dapat 30? Ini bukan jawapan median. Ini hanya apa? Median ialah nilai ke 30. Maksudnya 30 ini ialah kedudukan median. Ini cikgu tak tunjuk tadi dah nampak tak payah tunjuk 1 hingga 7 ini kedudukannya. Kalau tak tunjuk pun boleh tengok terus kat sini. Kita dah faham kan? 30 ada kat mana? Kita tengok ni 33, kita tahu ada di sini. Sebab ini baris ini bagi baris ini 30 bagi baris ini data yang keberapa ada di sini. Data yang selepas 18 iaitu 19 hingga 33 ada di sini. So sekarang median kita ialah nilai yang ke 30. So termasuk di sini. Ada di sini 30 ada di sini. Data yang ke 30 ada di sini. Ada di sini maksudnya kelas median. Ini ialah kelas median. Ini ialah kelas median kita 60 hingga 69. Sebelum kita boleh kira median saja, kita kena tahu dia punya kelas dulu sebab nanti rumusnya melibatkan apa? Semua nilai yang berkaitan dengan kelas median. Inilah rumus untuk kira median. Ini untuk apa? Data terkumpul Rumus median ini ialah untuk cari data terkumpul. Ini macam kajian case. Rumus yang pelajar pakai untuk kajian case kamu. Sebab kajian case kamu, data kamu dikumpul ke dalam kelas-kelas. So, bila ada kelas-kelas saja, kita pakai rumus ini. Rumus yang rumit macam ini. Bila nampak rumus yang rumit macam ini, ingatkan ini ialah untuk data yang ada kelas-kelas macam ini sekarang. Dalam jadual ada kelas-kelas. Apa itu L? L maksudnya lower boundary, sempadan bawah bagi kelas median. Itu sebab sini
item-item di sini ya, nilai-nilai di sini semua dia refer kepada kelas median macam ini. Sempadan bawah bagi apa? Sempadan bawah bagi kelas median. So kita kena tahu kelas median dulu. Ini iaitu kita circle dulu. So dia punya sempadan bawah maksudnya di sebelah kirinya, iaitu jirannya dengan 59. So sempadan bawah ialah titik tengah antara 59 dan 40. Iaitu 59.5. Okay, ya? Senang saja, iaitu kita tolak 0.5 lah. Dia lebih kecil sedikit, ya, dari 60. Dia sempadan bawah bagi kelas median. Dia ialah sebelah kiri sedikit dari 60, iaitu tengah-tengah lah antara dua sempadan ini ya. So 0.5, ingat mesti 0.5. Dia tengah-tengah antara dua nombor ialah 0.5. Dan ini setengah N ialah rumus yang kita cari kedudukan median tadi lah. Kita just salin balik saja setengah kali, boleh pakai bracket lah. Baru nampak kemas lah, tak mau guna simbol kali ya, 60 ataupun boleh terus masukkan 30, lagi senang. Terus masukkan 30. Cikgu nak tunjuk sebab nak tunjuk dia punya rumus. Kalau pelajar dah kira tadi 30, terus masuk sini 30 pun boleh. Okay, dan boleh kira terus. Boleh kira. Pelajar tekan kalkulator boleh kira bahagian sini dulu lah. Bahagian ini dulu. Lepas tu baru tekan tambah 59.5. Okay, sekarang ialah bahagian B. Ini sama semua ini. Soalan yang sama. Hanya cikgu copy paste sekali lagi di slide yang kedua sebab tak cukup ruang. Semua ini atas ini sama. Hanya line ialah ini B. Dengan menggunakan rumus hitung julat antara kuartil. Jika diberi kuartil pertama ialah 56.77. Ini dia bagi kuartil pertama dulu. So pelajar hanya perlu cari kuartil ketiga saja. Sebab kalau semua nak kira terlalu banyak maka lah. Mungkin tak cukup maka nak bagi ya. So bagi pelajar kira saja kuartil ketiga. Nanti kuartil ketiga tolak kuartil pertama ini dapatlah julat antara kuartil lah. Sebab terlalu banyak makan nak bagi ya. So hanya tak payah suruh kamu cari kuartil pertama lah diberi. Okay, so kita sama juga macam median ataupun mana-mana kuartil, kita perlu tahu kedudukannya dulu. So rumus untuk kedudukan kuartil ketiga ialah 3/4N. Kuartil ketiga, sekarang kita nak cari kuartil ketiga. Kuartil pertama tak payah cari, dah diberi. So kuartil ketiga punya kedudukan 3/4 kali N. 3/4 kali 60 jumlah kekerapan. Ini semua ini, maka ini ialah untuk 60 orang pelajar. So ini dapat 45. Ini kita tak payah macam data tak terkumpul tadi. Cikgu kata bila dapat 4 nombor bulat kita kena cari data ke 45 tambah data ke 46 kemudian bahagi 2. Itu leceh kan, itu ialah untuk data tak terkumpul. Lebih leceh ya. Ini data yang ada kelas-kelas ini lebih senang. Tak payah 45, maka kita terus pakai 45 itu dan cari. Maksudnya terus boleh pakai nilai ke 45. Kita boleh terus pi kekerapan longgokkan itu terus pi cari nilai yang ke 45, iaitu di sini. Di sini ini sampai 47. Ini start dari 34 hingga 47. Data itu jatuh di kelas ini. Maksudnya dari 70 hingga 79 lah. Nampak ini 47, ini baru sampai 33. So 45 jatuh di kelas ini. Kelas yang cikgu dah buat petak merah. So kita tuliskan jawapan kelas kuartil ketiga dulu. Boleh pakai Q, boleh pakai K ya. Ni kelas K3 sama dengan ini. Dah kita kena pasti dengan lihat 45 jatuh di kelas mana. Jatuh di kelas ini 70 hingga 79. Dia sama macam median
nak cari median juga lah, kita kena pasti dulu kelasnya, yaitu kelas K3 dulu, baru kita pakai rumus K3, yaitu L3. Tambah ini. Ini ialah tolak apa? F3 ya. Ini L3 maksudnya sempadan bawah bagi kelas ketiga. Sempadan bawah yaitu tengah-tengah lah antara 69 dan 70 yaitu dia punya jiran dengan tengah-tengah dengan jiran jiran kirinya 69.5 kan, sini sebelah kiri sedikit so 0.5 lah, ingat lah dia tengah-tengah lah antara 69 dan 70, tambah dengan yang tadi 3/4 kali N yaitu 45, boleh ganti terus dengan 45, dan F huruf besar maksudnya kekerapan longgokan 3 maksudnya kekerapan longgokan sebelum kelas K3. Ini kita itu penting, itu sebabnya pentingnya tadi kita kena pasti kelas K3 sebab nanti semua nilai di sini rujuk kepada kelas K3. So F huruf besar 3 ini maksudnya kita nak buang, kita nak tolak F3. F3 maksudnya yang ini 33 yaitu kekerapan longgokan sebelum kelas K3. Kita tak ada kaitan, kita nak buang, kita nak tinggalkan, kita nak cari kekerapan yang ada pada kelas K3 saja. So kita buang semua kekerapan yang sebelum kelas K3 yaitu 33 lah. Yang longgokan ini, longgokan semua ini ialah longgokan semua kekerapan sebelum kelas K3. So tolak 33 bahagi dengan F huruf kecil 3 ini maksudnya kekerapan kelas K3 sendiri. Yang kecil ini kekerapan saja. Yang F huruf besar ialah kekerapan longgokan. So bahagi dengan 14. Kelas kekerapan sendiri. Kelas sendiri yaitu kelas K3 sendiri sendiri punya kekerapan F huruf kecil ini bahagi dengan 14 kali dengan C. C ialah apa? Size. Size selang kelas. Size selang kelas berapa? Ni tengok ni digit. Dari digit 0 bilang sampai 9. Maksudnya di 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ada 10 kan. 1 to 9 sudah 9. Tambah dengan digit 0, semuanya melibatkan 10 jari Kalau kita bilang dari digit 0 hingga ke 9, semua melibatkan 10 jari. So size selang kelas 10. C ini adalah size selang kelas 10. Size setiap kelas ini 10. Dan boleh kira semua akan dapat. Dan bunda ini, kalau perpuluhannya panjang, kita juga bundakan jadi 4 angka bererti 1, 2, 3, 4. Dah dapat K3, sekarang baru kita kira julat antara kuartil iaitu guna K3 tolak K1. K3 ialah yang merah yang kita kira sendiri. Yang biru K1 ini ialah yang diberi oleh soalan. Kita just gantikan 56.77. Tekan kalkulator tolak. Dapat 21.30. Bagi 4 angka bererti. 7 tolak 7 ini dapat 0. Kita pun tuliskan bagi cukup 4 angka bererti. Okey, ingat yang tadi yang median punya cikgu lupa sebut juga ini F, dia tadi ialah F kan, iaitu kita buang kekerapan longgokan sebelum kelas median kalau ini median. Dan bahagi dengan kalau F untuk rumus median ialah kita bahagi dengan F huruf kecil itu FM maksudnya median kekerapan kelas median. Sama juga kita buang yang sebelum bahagi dengan yang sekarang, kekerapan sekarang. Median pun sama, K1, K3 pun sama dia punya formula, sama maksud. Tolak kekerapan longgokan sebelum kelas yang kita nak cari itu, kemudian bahagi dengan kekerapan kelas itu sendiri. Okey, ini soalan last ini lain pula. Ini pun data, ini banyak tapi ini banyak. Ini data tak terkumpul juga. Tadi yang ada koma-koma itu sedikit saja kan. Sedikit sahaja dia punya data atau nombor. Sekarang dalam peta ini semuanya ada
adalah markah suatu ujian matematik bagi 21 orang pelajar. Ini 21, ada 21 data di sini. Markah, ada 21 markah, maksudnya ada 21 nombor di sini. Ini ialah data tak terkumpul sebab tak ada kelas-kelas. Berdasarkan data di atas, hitung median dan julat antara kuartil. Sama juga kita nak cari dua benda ini. Okey, dan ini apa, bukan susah tapi dia penat sikit lah. Kita kena susunkan. Ingat, bagi data tak terkumpul bila kita nak cari median K1 dan K3, apa yang kita perlu buat dulu? Ingat, kita mesti susun data dalam susunan menaik dulu. Iaitu kena susun data itu dari kecil ke besar dulu, baru kita boleh tentukan nilai median K1 dan K3. Tapi ini banyak-banyak tak ada ruang nak susun sampai 21. Tak apa. Cikgu ada satu cara, iaitu kita boleh terus, tak payah nak susun kena susun juga, tapi kita guna cara ini tak payah tulis semula, tak ada ruang. So cikgu pakai cara potong macam ni. Tapi mata pun kena cari lah, jangan silap cari . Cuba boleh cari dulu. Ini agak-agak kita guna mata sekali pandang. Dapatkan satu gambaran. Rata-rata nombor-nombor ni dalam apa? Apakah nilai? Berapa puluh ini? 40-an ke? 30-an ke? Dia dalam julatnya kita boleh start tengok digit puluh itu. Ni start dengan 5 ni, agak-agak kita tengok sekali lalu. Secara mula-mula pandang sekali lalu, agak-agak secara kasar kita tengok. Cuba kaji dulu. Start dengan apa? Puluh, berapa puluh? Ni 9 ni, start dengan 9 ini mesti paling besar lah. Sebab semua 2 digit kan, tak ada ratus. So berapa puluh paling besar? 90. 90 ialah paling besar. Start dengan yang 9 paling besar lah. Kemudian yang paling kecil berapa puluh? Start dengan apa? Ini 3. Cikgu dah jumpa 3. Yang start dengan 30. 30-an itu yang paling kecil Data yang 30 lebih itu paling kecil. So ini paling kecil ialah 37. Boleh potong. Pelajar boleh potong kemudian tulis. Potong maksudnya ini sudah lihat lah. Senang sikit sudah potong. So kurang 1 untuk dicari. So tulis 1 ini kedudukannya lah. So tak payah susun, tak payah tulis semua pun boleh Potong macam ini pun boleh sebab tak ada ruang lagi. Ini slide tak ada ruang. Okey, kemudian tak ada yang 3 punya, tak ada lah. Yang 30-an tak ada. Start dengan yang kita mula-mula. So yang paling penting cari dulu yang paling kecil nombor yang paling kecil dia berapa? Start dengan 30-an ke 40-an. Dapati 30-an. Ada satu saja yang start dengan 3. Digit pertamanya start dengan 3, 1 saja. So dah habis kita pergi ke yang start dengan 4, ada 41. Kemudian 43, ni data ketiga, ni 45, 46, 47, 51, 52. Ni 52. Ni ke-8 lah. Ni maksudnya yang warna ungu itu ialah kedudukan data itu. Sekarang kita nak susun lah. Ni susun kita tengok ini lah. Tengok yang biru ini, yang ungu ini ni data ke-9, 54, lepas 54, 55, 58, 58, ada satu lagi. So yang mana dulu pun tak apa, dua-dua pun 58, 59. Okey, lepas itu 62, 63, 64, 73, 78. Ini nak hampir habis lah. Ini 21 kan. Ini 78 lagi. Ini 80. Ini data ke-20. Last sekali ialah ini 95. Ada satu data saja yang start dengan 9.
iaitu 95 ni last. Ini ialah data yang terbesar ni last. Habis lah 21. Semua dah dilabelkan kedudukan masing-masing. Sekarang baru kita boleh cari median. Ingat ini ialah data tak terkumpul. So kita guna rumus untuk data tak terkumpul. Untuk median sama macam soalan yang tak terkumpul sebelum ini ya. Nak cari kedudukan median ialah setengah kali N tambah 1. So, setengah bracket N tambah 1. N kita 21. Ini 21. Tambah 1. Maksudnya kita kira tambah dulu dapat 22. Baru bahagi 2. Baru bahagi 2 dapat 11. Then kita pergi carilah 11. Cari yang biru. Tengok yang biru 11 di mana. Data ke 11 yang warna biru ini, ungu ini adalah data ke berapa? Data ke 11, maka kita pergi ke data ke 11 dan cikgu petakkan ini, kotakkan ataupun circlekan 58. So jawapan median ialah 58. So bila kita dah labelkan kedudukan, senang sajalah kita nak cari jawapan ini, median. Pergi ke 11, ambil dia punya data, bukan 11 11 hanya ialah data ke 11. So, kita pergi ke data ke 11 dan ambil dia punya data markah, iaitu 58. Okay, sekarang kita nak, sebelum kita boleh cari jumlah antara kuartil, sama juga kita kena cari kuartil dulu, kuartil pertama dan kuartil ketiga dulu. Sekarang kuartil pertama ialah pakai rumus 1/4N. 1/4 kali 21. Ni pun dapat perpuluhan. Bagi formula data tak terkumpul, dapat perpuluhan, kita round off kepada nombor bulat yang berikut. 5 lebih, round off kepada 6. So, kita pergi ke 6. Ini 6. Ni data ke 6 ialah 47. Markah. Data kita ialah 47. Dapat markah 47. Q1 ialah 47. Sekarang kita nak tentukan Q3 pula. Kita cari dulu kedudukan Q3 pakai 3/4N. 3/4 kali 21. Dapat perpuluhan juga. Dan kita mesti round off kepada next nombor. Iaitu next nombor bulat. Tak mau perpuluhan. 15 lebih round off kepada 16. So kita pergi cari kedudukan ke 16. Data yang ke 16. Atas sini. Ni yang pink color, data yang ke 16 ialah markahnya 64. 64 markah. So sekarang kita dah dapat Q3 dan Q1, baru kita boleh kira julat antara kuartil. Rumusnya sama, Q3 tolak Q1, iaitu 64 tolak 47 sama dengan 17. Okay. So, boleh faham pelajar? So, ini ialah data tak terkumpul. Ingat ini rumusnya. Nak cari rumus, nak cari median, kena tentukan kedudukan median. Pakai rumus setengah N tambah 1. Yang ini guna 1/4N, ini 3/4N. Tapi dia ada peraturan lepas dah kira perpuluhan, kita round off. Kalau kita dapat nombor bulat untuk ini untuk Q1 dan Q3 lah, median dia lain median macam ni. Okay, kalau dapat nombor bulat, kedudukan dapat nombor bulat, kita kena tambah bahagi 2. Okay. Sekian pelajaran hari ini. Selamat belajar semua.